acceptance. Okay, communication acceptance ni dia ada challenge sikit nak faham. Saya tahulah pelajar kalau saya tanya ni, mesti kalau ada 5 pelajar, 1 atau 2 akan interpret secara tak tepat. Itu normal. Bila saya tak pernah lecture lagi, kan maknanya saya tak expect more lah. Student mungkin akan tersilap bagi kefahaman. Tapi menunjukkan effort you, itu yang penting. So pelajar ni bila saya tanya dia boleh jawab di luar jangkaan saya lah. Oh, bukan setakat dia jawab apa yang saya tanya, tapi dia boleh jawab beberapa situation yang lebih details. So bila saya tanya, bila awak baca minggu lepas? Okay, adakah awak baca sahaja? Tak, madam, lepas saya baca, saya tak faham, saya buka YouTube, saya tengok area ni. Ada je you all dekat YouTube tu. Saya fahamkan betul-betul penerangan tu. So bila dia explain dan apa yang dia faham, yang dia keluarkan tu version yang dia faham lah. Memang akan ada 1-2% tak tepat. Jadi guru you, lecturer you ni lah yang akan betulkan mana yang tak tepat. So lepas tu dia akan lebih faham. So you all pun sama juga. Okay? So tak ada halangan untuk you belajar waktu sekarang. Sekatan tak banyak. Zaman dulu nak belajar susah. Sumber ilmu tu kurang kan. So sekarang dah banyak. YouTube memang banyak lah untuk especially commercial law yang you belajar ni. Merentasi fakulti pelbagai fakulti ambil. So you akan jumpa banyak bahan contoh-contoh dalam YouTube. Alright. So you all sila buka kamera. Saya tak nak rasa cakap seorang-seorang. Nak tengok muka you all. Alright, saya dah pesan. Properly attire. Elok-elok pakai. Buku ada di sebelah. Saya nak tengok masing-masing tunjuk buku. Dengan kamera. Okay. 5 saat dari sekarang buka kamera. Now. Please. Unless bila you buka je, you terkeluar tu lain lah. Alright. Cepat. Jangan lambat. Saya nampak Aisyah Anis. Saya nampak Ahmad Mustaqim. Saya nampak Zakwan. Saya nampak Muhammad Syafiq, Intan, yang lain mana yang lain? Jasri mana? Siti Nur Balkish, Muhammad Ikhwan, where are you? Engku Aisyah, Nur Hanis Asri, Nur Ain Natasha, Yusri, Nur Fatin, Nur Liana, okay Nur Liana dah buka, Khairun Nisa, Muhammad Nabir, where are you? Amirul Ashraf, Cik Wan Natasha. Okay, yelah Miran. Bila nak betulkan tu Imran. Adlina Rashid. Tak nampak muka awak. Lina dapat background je. Harris Daniel. Okay, nampak. Siti Nur Balkis, where are you? Amir Haikal, where are you? Sofia Balkis, Nur Adila Jafri, where are you? Okay, tunjuk. Yusri Amir. Where are you, Yusri? Madam. Yeah. Dia dekat hospital. Oh, kenapa Yusri kat hospital? Rasanya dia teman mak dia. Oh, ya ke? Tapi teman mak je lah kan? Maksudnya rawatan ke warded? Tak pasti. Sekejap saya tanya. Tak pasti. Yusri, kalau you dengar, please respond ya. What happened and what are you doing now? Yes, madam. Yusri berada di ward ke ataupun di klinik? Kat ward. Teman mak saya. Oh, mak dah lama masuk ward ya, Yusri? Oh, mak bila tu masuk ward? Tak, pergi ni je. Apa ni? Apa Yusri? Tengah tanya mak dia lah kot je. Pergi buat harian je. Oh, taklah. Oh, tapi masuk ward juga? Oh, ya ke? Ibu sakit apa, Yusri? Kanser. Oh, dah tahu stage berapa? Dah. Oh, dah. Okey. Berapa tahun dah, Yusri? Berapa tahun? Baru ke ataupun dah lama, Yusri? Tengah buat treatment. Maksudnya baru saja detect ya, Yusri? Tak adalah, dah lama dah. Oh, dah setahun dah? Dah setahun lah. Okey, Yusri. So saya harap awak
Boleh ke fokus ni? Tu boleh. Boleh. Okey, Yusri rasa apa perasaan dapat bersama-sama ibu pergi hospital tu? Bila? Apa rasa bila dapat tolong ibu pergi hospital? Oh, Ibu ada kat situ ke ataupun ibu tengah buat rasa happy. rawatan? Oh, happy. Cepat dia jawab kan. Yusri tinggal kat mana? Tintan. Perak. Sekarang kat Perak ke? So bawa dia ke hospital kat Perak lah. Okey. Setiap kali pergi rawatan Yusri yang hantar ke atau adik-beradik lain pun hantar? Apa dia? Selalunya Yusri yang hantar ke ataupun ada adik-beradik lain yang take turn juga hantar ibu? Selalu saya kalau tak ada orang lain lah. Oh, biasanya awak kalau tak ada orang lain. Oh, maksudnya ada orang lain lah biasanya yang bantu. Selalu abang. Selalu Abang kerja. Oh, abang. So abang kerja hari ni? Mak dekat dengan awak ke ataupun jauh? Mak tengah buat rawatan? Awak jauh. Bukalah kamera. Bukalah kamera. Dan slow window sini. Yelah. Balik pukul berapa tu Yusri? Dah pergi balik kot dalam pukul tengah hari. Oh ya ke. So tahniah Yusri, walaupun sibuk dengan urusan ibu, Yusri tetap join juga. Ini satu yang baiklah. Double, triple pahala Yusri tu. Yusri boleh je bagi tahu saya. Kan? Madam, saya tak dapat nak join sebab hantar mak pergi klinik. Biasalah tu kan. Tapi Yusri join juga. So, apa yang saya boleh bagi ialah of course ibu you akan doakan you yang terbaik. Dan saya harap awak belajar, tambah lagi keikhlasan untuk bersama-sama bantu ibu dalam keadaan ibu tak sihat sebab Allah sedang pilih Yusri untuk menimba banyak pahala. Okay, ibu kita adalah syurga sebenarnya, jambatan ke syurga yang paling penting, yang paling besar. So, memang akan ada ujian yang Allah akan bagi sebab syurga tu bukannya mudah nak dimasuki. Nak dapat masuk syurga tu Allah akan uji, nak uji lagi. Tapi bila namanya ibu lagi susah you kena berbakti lagi you rasa happy. So saya harap jawapan happy daripada Yusri itu adalah happy yang berganda-ganda dalam Ramadan ni. Dan sebenarnya asbab you berbakti pada ibu, mungkin orang-orang lain yang dalam kelas ni yang belajar 1 jam, dia orang ambil masa nak faham. Tapi dengan kuasa Allah, keberkatan masa 30 minit, you boleh faham dengan mudah. Tapi Yusri kena ada niat yang betul lah untuk belajar. Sentiasa rasa aku belajar, aku nak berjaya, aku nak dapat ilmu. Dan aku takkan jadikan tanggungjawab aku pikul ni sebagai halangan. Okay, so Yusri ada satu extra key lah untuk ke syurga dan juga mendapat pahala yang lebih. So again, tahniah Yusri, walaupun sibuk tetap juga join. Walaupun banyak tanggungjawab tak juga join. So you all yang sikit-sikit bagi alasan untuk tidak join tu, you all ambil lah semangat daripada contoh yang Yusri tunjukkan pada hari inilah. Tapi apa pun yang kita buat, sentiasa ikhlaskan hati, dan kalau ada apa pun cabaran yang ada, jangan give up dan terus rasa bersemangat untuk ambil cabaran tu untuk you rasa you mampu atasi semuanya dengan baik. Boleh Yusri? Yusri? Boleh, madam. tak jawab, lupa unmute. Okay, so you all bersyukurlah kalau you all ada ibu yang masih sihat, nikmatilah momen ibu yang tengah sihat tu untuk bahagiakan dia dengan cara waktu dia sihat lah. Kan macam Yusri, dia melalui fasa ibu sakit dan membahagiakan ibu dengan memberi komitmen dia, masa dia, layanan dia waktu ibu sakit lah. So you all jangan tunggu ibu sakit baru nak berbakti. Waktu ibu sedang sihat, just make her smile, dia senyum, dia bangga, dia tak menitiskan air mata, dia tak buat dia tak buat you tak buat dia rasa marah kan. So kena sentiasa fikir hari-hari mungkin hari terakhir kita dengan ibu kita. Sihat pun tak tentu Allah tak ambil nyawa dia. Okay, waktu sihat pun you kena pastikan hari-hari apa yang aku nak happykan ibu aku. Apa nak buat ibu senyum hari ni? Apa nak buat ibu tak marah dekat aku? Cuba fikir jangan you terlambat nanti you akan rasa masa yang berlalu you tak boleh nak ulang lagi.
Alright, so try do your best untuk you yang masih ada ibu, masih ada ayah, buatlah yang terbaik. Dan berilah dia kejayaan, akhlak yang baik, kejayaan dalam peperiksaan yang you akan face semester ni. Dan berilah apa pun yang you rasa you mampu kepada parent. Alright, boleh? Boleh ke tidak? Boleh, insyaAllah. Okay, tak perlulah ambil hati dengan mak tu. Kalau rasa nak minta duit dekat mak, mak susah nak bagi, minta duit dekat ayah yang susah nak bagi, you fikir mungkin ayah dan ibu ada banyak tanggungjawab yang dia kena uruskan. So cuba fikir macam mana pula you boleh usaha tanpa menyusahkan mereka. Sekiranya mampulah. Tapi kena ada strategi lah, strategi yang tak burden your study, tak burdenkan diri you juga. Okay, so saya harap you all dapatlah message-message untuk emosi you, untuk akal you, untuk rohani you. Okay, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran. Okay, so belum saya nak pergi pada topik acceptance, ada apa nak tanya tak tentang topik yang you all yang kita dah belajar, ataupun you nak tanya apa-apa ke yang berkaitan dengan contoh sebelum kelas saya memang open kepada you all untuk tanya apa yang you all tak faham atau nak confirmkan apa yang you all faham, apa yang kita dah belajar atau akan belajar. Yang keduanya you all boleh tanya juga, madam hari ni kan madam saya rasa sikit tak semangat sebab semalam, boleh juga kan. Madam nak kasih satu tip madam untuk, so you nak minta tips ke? You nak tanya apa you tak faham ke? Okay, ada dua benda lah. Satu tentang belajar, satu tentang feelings you. Kan feelings ni kadang-kadang dia lead kepada kita punya kefahaman dalam kelas juga. Kalau feelings you tak okay dan you tak boleh settle, you tak boleh dengar apa saya cakap dengan mudah lah. Okay, so you boleh standby. Kalau hari ni you tak standby apa nak tanya dan you tak bersedia nak tanya, you all kena gunakan peluang ini sebelum saya mulakan kelas, tanya je nak tips ke whatever pun boleh. Contoh madam bagi saya tips nak istiqamah contoh kan. Madam kasih saya tips macam mana bila saya down saya akan bersemangat semula. Sebenarnya surprisingly kadang-kadang you tanya saya yang jawab kawan-kawan you. So kita ramai. Itu sebab kita melalui journey yang tak sama. You rasa kan kadang-kadang dalam pengalaman saya lah, you rasa masalah you besar dah. Sekali you dengar cerita kawan you, ya Allah lagi besar masalah dia. Tapi macam mana dia boleh score? Macam mana dia boleh handle? Then you akan dapat semangat insyaAllah. Kadang-kadang kawan-kawan you all lebih baik pandangannya daripada apa yang saya boleh sampaikan dengan izin Allah lah. Sebab Allah nak bantu. Okay? Allah nak bantu untuk kita nampak apa yang sebenarnya kita rasa tu betul ke tidak dan apa yang patut kita atasi. Alright? So insyaAllah mungkin hari ni you tak bersedia lagi, akan datang kita boleh ambil sedikit masa lah sebelum kita mulakan. Alright? So dia penting, dia macam enjin jugalah. Kan kita ada kereta. Kereta ni adalah ilmu yang kita nak belajar ni. Tapi kalau enjinnya tak dibersihkan atau minyaknya bukan minyak yang terbaik, susah juga pergerakan enjin tu, dia akan slow. Okay, sama-sama lah sama-sama kita masing-masing ada cabaran kita lah sebab kita hidup ni dalam diri kita ada banyak komponen, bukan otak aja yang kita nak belajar, tapi emosi kita, rohani kita, jasmani kita. Okay, so semua tu kalau boleh kita seimbangkan, apa pengisian akal jasmani kita, apa pengisian emosi kita. Emosi ni kalau tak diisi, okay, kalau kita lapar, kita sakit perut kan, kita perlu makan nasi. So kalau rasa sedih, emosi kita lapar lah tu, ada benda yang kita tak isi. Okay, macam tu lah. Kalau boleh kita pastikan ilmu ni salah satu cara untuk mengisi semua empat-empat komponen, jasmani, emosi, rohani, intelektual you. Okay, ilmu. Hari-hari kalau boleh 1 jam, paling tidak you kena dengar ilmu. Ilmu-ilmu yang membawa you fikir tentang bagaimana nak handle kehidupan. Ceramah-ceramah ustaz, ceramah-ceramah motivasi, semua itulah. Kena dengar, wajibkan 1 jam, 1 hari paling kurang. Tapi kalau Ramadan ni gandakan lagi. Okay, supaya energi kita sustain je untuk belajar. Bila ada masalah kita tak sacrifice kita punya kelas, kita tak hilang fokus, itu penting. Alright, saya nak you all semua dalam kelas saya ni, mulai semester ni sampai semester penutup, you akan capai result yang terbaik. Orang yang lebih baik daripada yang sebelum. Okay, yang lalu tu muhasabah untuk tambah baik je. Okay,
Alright, kita ada keluarga, kita ada kawan-kawan, baiki hubungan dengan Allah, baiki hubungan dengan rakan-rakan, dengan keluarga kita. Itu akan bantu you untuk jadi orang yang lebih baik insyaAllah. So terima kasih Engku Aisyah, Intan, Muhammad Syafiq, Fahana, Farah Wahida, Mustaqim, Ardini, Adlina, Haris, Aisyah, Liana, Fatin, Amirul, Amira, Cik Wan Natasha, Siti Aisyah, Kitaniah, you all setia buka kamera dan memberi perhatian lah. You all buka ni maksudnya you dengar lah kata saya kan. Okay, alright. So siapa nak bagi tahu saya, kita belajar apa acceptance semester lepas pula, minggu lepas? Siapa nak explain? Volunteer, please. Volunteer, jangan tunggu saya panggil nama. Itu yang terbaik. Saya nak cuba, Madam. Yes, saya tengok nama awak. Sofia Balki. Sofia tahu tak maksud nama Sofia tu apa? Sofia pula, bukan Sofia. Sekejap. Nanti Sofia tu. Liana, Madam. Noliana. Saya nampak Sofia macam tengah bercakap. Oh, rupanya Noliana. Sekejap. Noliana Awang. Okey, Liana. Apa maksud Liana? Tak silap saya kelembutan. Okey, kenapa tak silap? Betul kan? Kenapa tak yakin? Saya yakinlah tu. So kalau yakin, jawab dengan yakin. Kelembutan, Madam. Nur tu apa? Cahaya. Cahaya. So cahaya, kelembutan. Lembut ni bagus ke? Bagus. Okey, kenapa bagus? Kena soal bergerai pula kan? Kenapa bagus? Kenapa lembut tu bagus? Sifat yang baik, lembut. Sifat Macam yang sopan santun. sopan santun? Yelah, lembut tu adalah benda yang baik kan. Okey, dan satu lagi ciri-ciri ke syurga kan? Hayyin, layin, karin, sahla. Lembut tu Allah suka dan insya-Allah akan boleh bawa ke syurga lah. Okey. Alright, silakan Liana yang lembut, insya-Allah lembut yang sentiasa ada ketegasan pada tempatnya. Silakan Liana. Yang kita belajar minggu lepas yang mana kata acceptance mesti mutlak dan tidak acceptance tu mesti sama je lah. Dia akan tidak bercanggah ke apa. Macam dalam kes high and range ni, defendant dia offer nak jual farm dekat plaintiff dengan harga £1,000. Tapi plaintiff cakap dia akan beli dengan harga £950 untuk farm tu. Lepas tu defendant dia tolak and then plaintiff kata dia agree nak bayar £1,000. So maksudnya dekat sini kontrak dia tak akan terjadah sebab dekat sini dia bukan menerima offer tu. Dekat sini dia counter offer. So maksudnya dia reject dengan offer yang original yang 950 tu. Dia reject original offer £1,000. £1,000. Sorry, salah pula. Yang itu. Okay, so Liana fahamlah macam mana nak bezakan valid acceptance dengan counter offer. Liana faham? Faham, Madam. Okay, maksudnya kalau modify apa yang offerer prescribe, apa yang offerer offer, itu adalah counter offer. So bila counter offer dia tak fulfill lah, acceptance must be absolute and unqualified. Sebab absolute and qualified tu dia as offeree must accept exactly as the same term. Okay, sama. Tak boleh beza. Itu sebab mirror image rule. Alright? Jadi kalaulah offeree yang dah modify offer tu nak proceed juga dengan kontrak yang dia dah modify sebelum tu, offerer tak ada tanggungjawab nak proceed. Tak liable nak proceed kontrak dengan offeree dan tak ada isu breach contract sebab kontrak tak wujud sebab acceptance tak valid, tak fulfill section 7 section 8. Alright?
Okay, itu clear. Saya rasa 90% dalam kelas ni faham. Okay, bagaimana jadi counter offer. Tadi Liana ada sebut reject the original offer. Maksudnya bila nak kisah dan range tu, bila height, bila height modify, dia minta 950 pound, dia dah destroy the original structure offer iaitu 1000 yang offer dekat dia. Dia modify 1000 jadi 150 kan? So bukan dia buat acceptance. Kecuali kalau masa dia buat counter offer tu offer setuju, baru boleh. Dia bukanlah tak boleh terus. Kalau dia buat counter offer you accept, kontrak lah berlaku. Tapi kalau dia tak nak accept, you tak boleh sue dia. Hak dia. Okay? You nak terima apa yang I offer lah. Kalau you tak nak terima apa yang I offer, you buat counter offer, I tak nak terima counter offer you. You tak boleh lah sue offer dia. Faham Okay, sebab dia dah destroy original structure offer. Okay. Liana faham tak beza counter offer dengan mere request pula? Apa beza dia? Kalau counter offer, dia destroy original structure offer. So, taklah kontrak. Taklah acceptance. Mere request ni yang tanya je madam. Tanya je. Yang dia tanya je. Tanya je ni bukanlah tanya, boleh tak saya nak 150? Saya nak beli dengan 150. Boleh tak? Itu modify dah. Tanya macam mana yang boleh jadi mere request je, bukan counter offer. Siapa boleh bagi contoh? Saya nak cuba madam. Okey, silakan Aisyah. Anis bagus. Aktif macam ni saya suka. Silakan Aisyah. Dia tanya benda yang offer tu tak tetapkan. Contoh katakanlah, contoh pasal handphone harga 1,000 by 7 hari cerita. Contoh Aisyah nak jual handphone tu dekat Zakwan. Macam mana? Contohnya saya jual phone tu dengan harga 1,200. Tapi Zakwan tanya boleh tak dia nak bayar 2 kali. Dia tak tanya pasal harga. Dia tak ditetapkan. Very good. So Aisyah faham. Aisyah faham ni sebab baca ke sebab dengar hari kelas minggu lepas? Sebab saya dengar. Yes. Siapa fokus insyaAllah dia boleh capture. Okay. Kadang-kadang you kan dengar fokus lepas tu hilang. That's why bila you sedang fokus, memang fokus you boleh lari dalam certain tempo. You kena ambil jalan. Macam mana you boleh fokus juga. Alright. So tanya Aisyah. Dia faham. Contohnya macam ni, mere request ni dia dah offer dah prescribe. Okay, saya jual handphone iPhone ni harga 1,000 dalam tempoh 7 hari bayar. Dia tak modify pun. Dia setuju harga 1,200 yang saya sebutlah 1,200 ke 1,000 ke whatever dalam tempoh 7 hari dia agree. Dia tak modify pun apa yang offer dah prescribe. Cuma dalam tempoh tu dia tak sebut pula cara bayar dan juga boleh ke nak bayar dalam 7 hari tu 2 kali. Benda tu tak dinyatakan kan. So adalah perlu offerer jawab bila offerer tu tanya, boleh tak saya bayar secara online dan saya nak bayar hari pertama, di 7 hari kan hari pertama 50% dan hari ke-7 50%. Boleh tak dia tanya? Ataupun ada tak apa-apa masa yang munasabah yang boleh ditetapkan oleh you? Dia tak jawab, dia deal pula dengan orang lain. Okay, jual pula dengan orang lain. Itu adalah breach of contract. Offerer ada tanggungjawab kena jawab benda yang tak clear lah. Kan? Itu yang berlaku dalam kes Stevenson Jack. Dia tak modify apa-apa pun offer. Dia just tanya benda yang tak clear. Ataupun nak penjelasan. So you nak tengok soalan tu, you tengok soalan exam ke test ke assignment ke. Of course examiner suka tengok, you faham tak benda ni? You boleh beza tak acceptance yang valid macam mana? Lepas tu at the same time you beza tak dengan mere request for the information? Jadi you kena tahulah daripada case study tu you boleh faham. That's why penting untuk you betul-betul bezakan. Okay, acceptance yang valid, yang fulfill condition dan dalam masa yang sama apa pula counter offer dengan mere request punya difference. So that you boleh tackle the right issue and you can answer the right authority ataupun cases. Alright, okay, Alhamdulillah. So dengan participation Liana dan Aisyah, mereka telah menjawab dengan baik. So saya harap yang lain boleh ambil manfaat. So itu adalah revision. So hari ini kita akan sambung topik baru iaitu second condition and third condition. Okay, siapa yang dah start baca dan rasa-rasa nak cuba explain apa second condition dan third condition? Anyone? Siapa nak cuba? Ni lagi challenge lah.
Yang apa yang Aisyah dan Nuliana terang tadi adalah sesuatu yang telah saya terangkan. So dia kurang sikitlah challenge tapi bagus sebab boleh jawab dengan baik. Tak semua orang dengar pun tak boleh jawab dengan baik juga kan. So yang second and third condition boleh tengok dalam slide, boleh bantu you lah untuk explain. Kalau you all sebenarnya sebelum dah cuba baca dan cuba tengok slide yang saya bagi tu adakah membantu juga kefahaman you all. Ada siapa dah baca dan nak cuba? Anyone? Tak mampu? Okay, untuk pengetahuan you all, dalam exam test assignment biasanya examiner suka uji test you all yang banyak challenge lah, iaitu section 7A dan juga yang kedua popular boleh ditanya adalah third condition tu, acceptance must be communicated. Sebab dia ada general rule, dia ada exception. Okay, the general rule, ada exception. Second condition ni jarang. Kalau you tengok statistik soalan, ada tak tanya, contoh kalau soalan direct essay, dia akan tanya, disuruh you explain, discuss condition of valid acceptance, termasuklah tiga-tiga ni. Tapi kalau khusus specific question tentang problematik, biasanya popular dekat condition yang pertama dan condition yang kedua. Condition yang kedua tu kadang-kadang pun dia ambil mana-mana dalam exception yang ada bawah general of communication tu. Okay, tak apa. Walaupun tengok nota tentang second condition tu macam panjang kan. Dia sebenarnya mudah je nak faham. Saya dah simplifikan dalam bentuk mind map ni. So you boleh cuba fahamkan, dengar betul-betul apa saya nak sampaikan supaya you dapat konsep tu. Okay, the rest bila you dah faham konsep ni, you baca mudahlah untuk faham. Okay. Alright, tapi yang third condition tu saya harap ada wakil jugalah cuba untuk jawab. Okay. You all nampak slide? So kita tengok dekat second condition. Section 7 section B. Acceptance must be expressed in some usual and reasonable manner. Okay. Usual and reasonable manner ni maksudnya adalah acceptance itu perlu dibuat dengan cara yang biasa, bukan luar biasa yang pelik, dan juga munasabah. Okay, apa-apa sahaja cara yang biasa dan munasabah adalah acceptance yang valid. Okay, acceptance yang fulfill condition. However, yang you perlu tahu ialah offerer may describe mode and time of acceptance. Okay, offerer may describe, may specify the mode and time of acceptance. Contoh, okay, Yusri Amir nak jual dia punya handphone dekat Aisyah Anis. Okay, Yusri cakap dekat Aisyah, Aisyah, you nak tak beli handphone iPhone I ni dengan harga 1,200? Dan kalau you agree, you nak beli, you jawab, reply my WhatsApp dalam tempoh 7 hari. So Yusri sekarang specify mode of acceptance, WhatsApp. Dan dia specify time of acceptance dalam tempoh 7 hari. So Aisyah kalau dia agree, dia kena follow that prescription. Okay, by the offerer iaitu Yusri. So kalau Aisyah accept, tak guna WhatsApp, dia guna Telegram. Si Yusri tak buka pun Telegram. So dia tak fulfill condition tu, maka there is no acceptance. So kalau Yusri jual dengan Intan Khairina pula, maka Aisyah tak boleh sue Yusri dengan mengatakan, I dah jawab dekat Telegram. Kan? Sebab dia tak fulfill apa yang offerer dah prescribe. Ataupun dia guna WhatsApp. Okay lah Yusri, I agree untuk beli handphone you tu. Tapi dia jawab after 7 days. Tak fulfill juga. Alright. Jadi, condition yang you kena faham di bawah 7B ni ialah if the offerer prescribe the mode and time of acceptance, the offeree must follow. Okay, offeree must follow. Tapi tak semua kontrak offerer prescribe mode and time. So nak buat apa? Kalau offerer tak cakap, you see tak cakap you nak accept guna WhatsApp ke, you accept dalam tempoh 7 hari. So apa pilihan yang offeree ada? Saya boleh cuba. Apa pilihan? Dah tentulah banyak pilihan. Okay. Kalau dia dah spesifik je lah. We have no choice. Kita kena follow exactly. Tak boleh langsung tak ikut. Tak ada acceptance yang valid kalau you tak follow. Tapi kalau dia tak letak mode and time, banyaklah pilihan.
Kalau Yusri tak cakap jawab guna apa-apa ke, Aisyah jawab guna Telegram, guna email, guna whatever mode yang normal and usual, adalah acceptance yang valid. Yang itu dipanggil sebagai usual and reasonable lah. Okey, yang munasabah. Memang kaedah communication yang biasa. Yang bukan luar biasa, yang pelik, yang tak diguna pakai lah. And then, time biasanya akan based on reasonable lah. Kita tak sebut 7 hari. Aisyah jawab lepas tahun. Reasonable ke? Tak reasonable kan? So kalau dalam tempoh 1 bulan Aisyah tak jawab, Yusri jual dengan Intan, tak salah lah sebab Aisyah tak accept within reasonable time. Okay? Undang-undang ni bila you tak follow apa yang dah dispecify, ukuran ni dekat munasabah. Okay, dekat reasonable, bukan munafik tapi munasabah. Alright? So dekat munasabah. So kalau dia tak sebut 7 hari, Aisyah jawab dalam tempoh 6 hari. Okey lah, Aisyah jawab dalam tempoh 8 hari untuk handphone. Okey lah, munasabah lah tu. So dia tak specify time. Alright? So as long as the usual and reasonable, maka dia adalah acceptable as a valid acceptance. Okay, tapi saya nak tanya sikit soalan challenge. Hopefully ada yang boleh jawab. Okay, sekarang ni saya offer dekat Ahmad Mustaqim. Mustaqim kat mana tu Mustaqim? Mustaqim? Ada medium. Mustaqim kat mana? College ke kat rumah? Kat rumah medium. Kat rumah. Pagi tadi sahur apa? Sahur apa? Sahur telur kicap je medium. Lok kicap? Telur kicap. Telur kicap. Masak sendiri ke mak masak? Mak masak. Mak masak juga. Anak mak bukan susah nak masak sendiri kan? Memang hari-hari sahur mak masak ya? Masak pagi tadi tu terus masak lah? Oh ya, pagi pukul apa mak bangun tu? Dalam 4:40, 4:30 tu. Okay. Awak bangun dikejut ke bangun sendiri? Dua-dua. Dua-dua? Kadang dikejut, kadang bangun sendiri ada. Biasanya kejut ke bangun sendiri? Kejut. Kejut. Mak ke ayah kejut? Mak. Mak kejut. Okay. So mak kejut terus bangun terus pergi meja makan? Tak adalah. Habis Basuh muka semua dulu lah. Basuh muka, gosok gigi dah sedia dah atas meja? Saya tolong hidang ni lah. Tolong hidang, tolonglah juga hidang. Okay, Mustaqim rasa tak ini satu nikmat yang besar yang Mustaqim sedang enjoy? Rasa tak? You all kadang-kadang you all take for granted tau benda-benda macam ni, dah rutin kan? Bila rutin you tak rasa sehingga benda tu ditarik. Rugi tau you all. So bila you ada peluang duduk dengan family, mak kejut. Mak kejut bangun, padahal kita boleh bangun sendiri kan. Lantak kau lah dah besar, kau nak sahur, tak nak sahur kau dah besar kan, boleh je. Kan, tapi ibu you kejut you. Ambil inisiatif, mungkin ibu you sebenarnya tak ada pun nak makan sangat. Ibu you mungkin kalau minum air dengan kurma dah cukup, tapi fikirkan anak tu. Kejut anak bangun, ambil inisiatif masak untuk anak kan, anak tu nak makan. Itu something extra sebenarnya. So bagi you all yang ada ibu yang tak buat benda tu janganlah terasa kan. Itu sebenarnya kita yang tanggungjawab juga, especially kita anak perempuan. Kita yang kena bantu ibu kita. Tapi bagi yang ibu sedia yang semua ni, kalau you all tak enjoy lah betapa beruntungnya you, memang you rugilah. Nikmat yang you terlepas pandang. Okay, so carilah peluang yang terbaik untuk merasai betapa bersyukurnya you melalui momen ini. Tak semua orang ada ibu lagi. Tak semua orang ada ibu yang sihat juga. Tak semua orang ada nasib yang baik. So kita yang bernasib baik, tolonglah bersyukur. Okay, bersyukur dan fikir apa aku boleh buat ibu aku gembira pula. Ini pengorbanan nampak kecil tapi besar. Okay, besar maknanya. Okay, so sesiapa saja dalam GM ni yang ibu ada inisiatif kejut you bangun, masak awal-awal sebelum you makan. Please appreciate your parent. Okay, sayang mereka sebesar-besar sayang. Jangan rasa benda tu tak ada benda. Kadang-kadang kita tak rasa pun sebab kita tak pernah menghargai bila benda tu sedang kita hadapi. Biasanya macam tu. Okay, alright. Okay, alright. Mustaqim, saya offer Mustaqim 2 benda. Okay, satu handphone. Saya token Mustaqim, saya tak prescribe time of acceptance.
Okay, bila you kena accept lah. Okay, so saya kata okay Mustaqim, saya jual handphone dekat you dengan harga RM1,000 dan satu lagi saya jual saham dekat Mustaqim, share. Mustaqim respon saya dalam tempoh 7 hari. Okay, dia kata, okay madam, saya setuju nak beli handphone madam tu dan saya setuju nak beli saham yang madam offer dalam tempoh 7 hari. Soalan saya kepada Mustaqim, adakah kedua-dua acceptance yang Mustaqim buat tu valid atau kedua-duanya tak valid atau salah satu tak valid? Mana satu Mustaqim? Madam, ulang balik tadi boleh tak? Tak baca lah tu. Dia kalau tak baca dia loading lama sikit. Saya offer 2 benda dekat Mustaqim. Kelas, saya offer 2 benda, satu handphone, satu share. Saya tak cakap you must accept within 7 days ke 10 days ke, saya tak sebut. So Mustaqim choose to answer agree dalam tempoh 7 hari untuk both item tu. Saham dan juga handphone. Soalan saya, adakah kedua-dua acceptance yang Mustaqim buat tu valid? Okay, sebab saya tak sebut berapa hari tapi dia accept tempoh 7 hari. Adakah dua-duanya tak valid atau salah satu sahaja valid? Apa alasan? Okay, Mustaqim pilih yang mana? Tadi yang madam tak ada buat bagi tempoh tapi saya yang bagi tempoh kan. So jawapannya adalah A, dua-dua valid, B, dua-dua tak valid, C, salah satu valid. jawapannya tak valid. Tak valid dua-dua. B. B. You kena ingat bila jawab kena ada hujah, kena ada alasan kenapa. Kenapa tak valid Mustaqim? Kenapa tak valid? Kenapa dua-dua tak valid? Sekejap. Siapa nak bantu Mustaqim? Masa kita berlalu ni Mustaqim. Who want to assist Mustaqim? Apa Mustaqim? Nak cuba juga? Sebab apa ni? Zakwan bantu. Silakan Zakwan. Sebab Dua setuju dengan Mustaqim ya Zakwan? setuju. Zakwan kat mana tu? Saya kat library. Library ramai orang ya. Kena pakai mask ya? Bagaimana? Okay, Zakwan dengan siapa tu kat library? Seorang je ada. Seorang je? Seorang. Bagus tu. Boleh berseorangan di ke library. Pukul apa sampai Zakwan? Sebelum luar tadi pukul 9.50 macam tu. Pagi tak ada kelas ya? Okey, silakan Zakwan. Jawapan awak setuju dengan Mustaqim ke berbeza? Setuju sebab merujuk kepada apa? Yang must be absolute and unqualified tu. So dia tak boleh macam modify lah. Okay, alright. Okay tu untuk absolute unqualified tu dia tak modify tu betul. Tapi sekarang kita pergi pada second condition. Tentang time tu. Kita dah pergi pada 7B dah. 7B ni refer to mode and time. So soalan saya Mustaqim tadi, saya tak specify time dalam tempoh 7 hari ke, dalam tempoh 8 hari ke. Sebab bila offer a prescribed time, dia kena follow. Sekarang ni dia tak prescribed time. So Mustaqim accept lah 7 hari, dalam 7 hari untuk dia 2 item, share dan juga handphone. So adakah acceptance yang dibuat oleh Mustaqim dalam tempoh 7 hari tu valid? Itu soalan saya. Dari sudut yang 7A tu nampak dah okey dah lepas sebab dia tak modify apa-apa. Tapi untuk second situation ni, second condition ni, Zakwan nampak tak? Okay, Zakwan fikirkan dulu. Contoh tu boleh jawab nanti voice on kan you punya mikrofon Okay, so Aisyah pula. Zakwan nak jawab sekarang ke nak ambil masa fikir? Nak ambil masa dulu tu. Okay, alright. Tengok 7B 7A settle dah. Okay, siapa nak cuba? Nak bantu Zakwan dan Mustaqim. Liana. Okay, silakan Liana. Bagi saya saham tu tak valid sebab saham dia boleh turun naik kan. So kalau dia nak accept saham tu dia kena as soon as possible lah. Yang satu lagi handphone? Yang handphone tu valid. Sebab? Sebab dia tak ada bagi tetapkan masa ke cara atau nak accept phone tu. Jadinya phone tu je yang valid. Okay.
Jawapan tu betul. Memang jawapannya C, satu batal, satu valid. Walaupun same day, 7 hari. 7 hari dia jawab 7 hari. Untuk handphone 7 hari untuk saham. Tapi kata Liana untuk saham tak valid. Untuk handphone valid. Okay, Liana dah bagi hujah dia. Ada tak siapa nak bantu lagi mantapkan hujah Liana tu? Untuk maksudnya seiring dengan Liana tapi nak add lagi. Supaya kawan-kawan lain boleh faham version you pula. Nanti saya bantu. Betul kan? So saya dah bagi keyword dah. Memang betul jawapan Liana tu. Cuma saya nak reason tu kukuh lagi sikit. Siapa nak cuba? Anyone? Madam, saya tambah sikit je lah apa yang saya faham. Ya, Mustaqim. Kalau Jalan yang lurus hendaknya ya, Mustaqim. Kalau yang saham tu, dia dia tak follow prescribe of the mood of acceptance tu. Itu yang saya faham lah. Okay, kita cerita pasal time 7 hari. Mood tu kita dah tak discuss dah. Kita cerita time. Okay, ada siapa nak bantu? Okay, thank you Mustaqim. Fokus dekat time tu, 7 hari tu. Anyone? Okay, tak adalah tu. Kelas A, 1953A ada wakil nak cuba jawab. Mustaqim, kelas mana Mustaqim? C. Oh, C. Liana, kelas mana? C juga, madam. C juga. Wakil B ada, wakil B, wakil A. Ada tak nak cuba? Salah tak apa. Zakwan tak dapat ilham? Madam. Ya, Amirul. Ya, sila Amirul. Apa dia jawapan awak? Yang pasal saham ni, yang si Liana kata memang betul. Tapi kalau saham ni, dia boleh jadi, media jual kat Mustaqim saham kan. Saham ni boleh kalau dalam masa macam tu, dalam 10% ke macam mana 5% ke nak atau 10% saham boleh jatuh. Okay. Kalau dia kena tengok keadaan ekonomi negara macam itulah. Sebab saham ni dia kena bergantung pada ekonomi juga. Kalau handphone? Kenapa dia valid pula? Handphone sebab dia tak, medium tak macam saya faham bahasa saham, yang handphone tu saya kurang sedikit. Okay, alright. Thank you Amirul atas percubaan. Okay, thank you. Okay, how about group D? Ada wakil tak? D nak cuba? D wakil seorang? Cuba. Amirul jawab pun tak tepat juga. Tapi effort nak cuba tu. Kan. Mustaqim pun tak tepat juga. Zakwan pun sama tadi kan. Tapi effort you nak mencuba tu. Okay, group D seorang. Cepat. 3 saat dari sekarang. 1, 2. Saya nak cuba madam. Aidil. Aidil sihat hari ni Aidil? Sihat madam. Alhamdulillah. Tahu kat mana, rumah ke kat college? Tahu kat rumah. Kat rumah mak. Sama mak masak? Mak masak. Mak masak apa hari ni? Nasi goreng. Nasi goreng. Pagi mak masak. Cakap terima kasih tak? Cakap. Oh cakap? Lepas makan tu mak terima kasih masakan macam tu? Ya? Cuma hari ni tergerak. Oh ya? Macam mana tergerak tu? So nampak mak penat-penat masak ya? Sebab lepas tu semalam dia ada belanja makan lagi. Itu yang macam tersentuh tu. Oh cewa. Macam tu lah. Kalau you boleh rasa tu, you akan dapat nikmat dunia lah kan. Nikmat dunia yang perlu dipelihara kan dan dikenang untuk you jadi anak yang baik insyaAllah. Ya Aidil? Maksudnya mak lepas goreng nasi cakap terima kasih ke? Ataupun lepas makan cakap terima kasih? Lepas makan. Oh yes. Mak jawab apa? Mak saya senyum. Boleh tak awak cakap terima kasih tu macam mana cakap dengan mak awak?
Terima kasih Bu. Patut dia senyum. Alhamdulillah. You all nampak tak? Kadang-kadang you pun terlepas pandang nak say thanks kan dekat mak you. Alhamdulillah. Seronok tu hati ibu you tu. Senyum dia tu dia rasa puas. Anak dia menghargai ya walaupun dia tak minta pun you hargai kan. Okay Aidil, sila Aidil. Jawab. Saya rasa yang pasal time tu dia kena bergantung kepada offerer bukan offeree. Sebab offerer tak tetapkan apa-apa mode and time tapi tadi offeree yang tetapkan. Okay, So betul. kiranya madam lah yang kena tetapkan masa tu bukan Ahmad Mustaqim. Okay, kalau sekarang saya tak tetapkan dah. So dia pilih 7 hari. So dua-dua tu kenapa saham tak valid, handphone valid? Tak nampak juga. Dan tu saya tak pasti madam. Okay, alright. So, okay. Apa yang Liana jawab betul. Okay, thank you Aidil. Semua wakil dah jawab. You all kena pastikan setiap satu wakil at least kena bantu untuk jawab. Apa yang Liana jawab tu betul saham sah. Saham accept within 7 days tak valid. Tapi handphone within 7 days valid. Betul. Tetapi alasan dia saja yang saya nak dikukuhkan. Dah betul dah sebenarnya Liana dengan Amirus jawab tadi sebab saham ni dia cepat berubah. Amirul pula sebut dia punya ayat tertakluk pada ekonomi negara. Dia lebih SKL kan, saham tu turun naik fluctuate kan. Dalam tempoh hari yang sama je dah boleh berubah dah harga saham ni. 2 hari dah boleh berubah dah. So untuk nature saham ukuran reasonable bukan 7 hari. Reasonable dia as soon as possible. Okay, 7 hari tu dah too late for saham. Tak munasabah. So dia tidak dianggap sebagai acceptance within reasonable time. Tapi handphone setakat 7 hari berubah ke harga? Tak kan? Tanah 7 hari berubah ke harga? Tak kan? Dia taklah cepat, fluctuating dia tak cepat. So reasonable tu adalah tertakluk kepada nature contract. Okay, kalau saham you kena tahu 7 days ni tak munasabah. You boleh reject acceptance yang dibuat oleh Mustaqim dan tempoh 7 hari untuk saham. Tapi saya tak boleh reject acceptance yang dibuat oleh Mustaqim dan tempoh 7 hari untuk handphone. Itu diconsider sebagai munasabah. Kecuali lah handphone tu dia jawab lepas 3 bulan baru jawab, madam setujulah nak beli, melampau lah. Walaupun saya tak buat time, prescribe time to accept tapi 3 bulan lama sangat. Kalau dalam tempoh sebulan saya dah jual dekat orang lain, tak apalah. Atau saya offer nak jual tanah dekat Mustaqim, tak jawab-jawab, lama dia fikir. Tahun kedua, 2 tahun jawab, madam setujulah nak beli tanah, madam offer 2 tahun lepas. Tak munasabah lah. Of course, there is no value acceptance. Alright? So you kena ingat satu. Kalau offer prescribe, okay dalam slide tu kan. Tengok must be expressed in some usual and reasonable manner. If the offerer specified mode and time ni, dia specified, nampak tak? Must follow refer case liaison. Saya bagi contoh case liaison and Henshaw ni, offerer bagi tahu kalau you setuju nak beli, you kena jawab guna wagon. Okay, kena accept by wagon lah. Wagon tu maksudnya dah specify ni dulu-dulu punya case. Alright. So kaedah communication dia terhad lah. So wagon ni lebih lambat daripada mail. Betul itu faktanya. So si offer ni kata alah wagon lambat lah. Excited nak accept. Dia kata guna mail lebih cepat. So dia gunalah mail accept offer yang dibuat oleh offerer. Tapi nak jadi cerita, tak sampai-sampai surat tu. Sampai offerer pun tak tahu. Kan? Offerer pun tak tahu. So dia jual lah dengan orang lain. So bila jual dengan orang lain, marahlah offer ini. Dia kata dia dah accept. Kenapa you jual dengan orang lain? Di sini offerer ada point. Bila offerer prescribe mode of acceptance, offerer langgar je, there is no valid acceptance. Okay? So if specified, you kena follow. Okay? Kalau tak specify, you based on reasonable. Kan? Itu soal sebelah kanan tu. If not specified, follow the usual and reasonable manner. Maksudnya ikut transaksi. Tapi bukanlah reasonable tu terhad per 7 hari tu reasonable. Tidak. Reasonable ke tidak reasonable time acceptance tu bergantung pada nature contract. Contoh saham dengan handphone. Bezalah saham reasonable dia bukan 7 hari, as soon as possible. Handphone, tanah, semua tu mungkin dalam, okay macam handphone 1 minggu ke 2 minggu masih reasonable lah.
Kan? Alright, itu contohlah how you treat the contract yang you berurusan. Kalau you disu oleh offeree, you kena tengok dia follow tak mode yang you dah prescribe. Ada tak mode yang you prescribe? Kalau ada, dia follow tak? Tak follow, there is no contract. Kalau you tak prescribe, reasonable tak time yang dia accept tu. Macam itulah. Okay, itu secara konsep untuk you faham. Okay, itu adalah second condition. Okay, third condition adalah acceptance must be communicated. Section 2, subsection B, word signifies itu referring to acceptance must come to the knowledge of the offerer. Kalau dalam offer, acceptance also must be communicated, iaitu offerer, apa yang offeree tahulah. Kan macam case tailor and late, offeree must have opportunity either to accept or reject sebab dia tahu yang offerer sedang offer dekat dia. Acceptance pun sama. Tak bolehlah masa dia accept, offerer tak tahu pun offeree accept. Dia accept, dia kata yes tapi rupanya handphone dia mati. Kan? Dia tekan yes tak sampai pun dekat offerer kan yang dia setuju. So tak communicate, so tak valid lah acceptance tu. Okay? Itu general rule general rule. Acceptance must be communicated. That is why dalam principle third condition ni silent not amount to acceptance. Undang-undang tak nak terima senyap sebagai tanda acceptance yang kita biasa dengar. Diam setujulah tu kan. There is no such thing in commercial transaction. Okay. So dalam commercial transaction tidak ada senyap tanda setuju. Okay. So orang zaman-zaman dulu tu kalau bukan komersial lah nak minang anak dara kan, tanya anak dara senyap malu-malu kan, tutup muka. Alright. So orang tua kan kata, oh setujulah tu, diam tu setuju. Macam tu. Tapi itu bukan komersial. So kalau komersial tidak boleh diterima langsung silent amount to acceptance. That is why in the case of Fraser and Everett, bila statement mengatakan if I hear no ataupun if I hear nothing from you atau no more about this, it considered mine. Maksudnya dia nak anggap kontrak tu dah terikat dah. So court kata there is no valid acceptance sebab tak communicate. Mahkamah tak nak terima silence sebagai tanda acceptance. Okay? Right? Itu maksud acceptance must be communicated. Itu adalah general rule. Wajib kena communicate dan wajib offerer tahu. Tetapi ada exceptions. Okay, ada exceptions. So saya nak awak baca dan fahamkan apa maksud exception ni. Dan contoh-contoh dia. Okay, bawah tu adalah contoh exception. Saya bagi 2 ke 4 minit untuk you fahamkan. 5 minit lah saya bagi. Okay, so 5 minit saya bagi ni 1 ke 2 minit bolehlah you pergi toilet ke, nak basuh muka kalau mengantuk ke, nak stretching kan otot-otot ke. 3 minit lepas tu fahamkan third condition of acceptance, apa maksud exception tersebut. Okay, alright, so 5 minutes from now.
Rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia penolong kami, Ya Rabbal Alamin. Okey, dah faham dah? Hari ni hari apa you all? Hari ni ada hari penting kan? Apa dia hari penting hari ni? Nuzul Quran. Nuzul Quran. Kita sambung nuzul Quran tu setakat nuzul Quran ke ataupun ada makna di sebaliknya? Ada mana? Okey Mirul, kalau ada makna, Mirul rasa sepanjang Ramadan, Mirul dah dapat mengaji berapa pages? Kalau saya mengaji pun, saya sekarang ni Untuk Ramadan. Untuk Ramadan daripada satu Ramadan. Saya dah baca, saya baca habis satu surah. Satu surah, maksudnya Mirul ikut surah lah. Kalau boleh Mirul try target juzuk per juzuk lah. Saya target tahun ni pun nak 30 juzuk, tapi kesempatan tu mungkin tak tercapai. Sebab saya pun ada kerja juga saya kena buat, sebab saya bukanlah kerja kat luar, saya ada kerja saya kena buat macam tu. Okey, tak apa. Mulai hari ni sempena nuzul Quran, Mirul extrakan sikit harian Mirul punya membaca Quran tu. Contohnya kalau boleh setiap kali selepas solat satu page. Satu page sebelum solat, lepas solat satu page. Tapi kalau contohnya maghrib tu atau lepas isyak tu lebihkan sikit. Dia kena cari time lah. You kena block time, wajibkan untuk baca. Okay, kita ambil lah sempena nuzul Al-Quran ni kan. Kalau lah selama sebelum ni tak banyak Quran pages yang kita ngaji. So mulai hari ni azam. Okay, azam. Kalau you boleh tengok handphone, setiap kali between slot in time tu, maksudnya in between gap berapa waktu you tengok handphone kan, tukar kepada Quran. Buka handphone, buka Quran. Kalau you nak rasa seronok, you ikut juzuk lah. Maksudnya juzuk ni you akan rasa, oh aku dah habis juzuk satu. Nak tambah lagi satu juzuk. You akan rasa achieving lah. You achieve something. Okay. Dan yang terbaik sebenarnya adalah kita faham maksud Quran tu lah. Quran ni kan akan jadi kita punya syafaat kan. Pembela kita di akhirat sana. So kenapa kita tak nak
manfaatkan. Saya pun ingatkan diri saya jugalah. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda-benda macam ni kan. Padahal Quran tu Allah bagi, Nabi tinggalkan kat kita sebenarnya banyak manfaat, banyak tips, banyak panduan yang kita boleh rujuk untuk menjadi orang yang hebat. Okay, lebih hebat daripada orang non-Muslim sebenarnya. Okay, so saya harap bagi yang boleh solat, yang perempuan, lelaki apatah lagi kena lebih lagi. Kadang-kadang saya pelik, perempuan lebih banyak mengaji daripada lelaki kan. So hopefully lelaki kena rasa lebih lagi perlu sebab you all tak ada cuti-cuti ni. Kena lebih lah. Okay, setiap waktu solat ada ruang sikit je baca. Sekarang handphone pun boleh bawa mana-mana kan. So pastikanlah ada handphone tu ada ke Quran download. Tanpa download pun tidak. Korea punya movie download, game tak apa-apa you download, Quran pun you tak download. So silalah. Siapa yang tak download tu mohon dah terasa kan. Dan dah terasa tu teruslah transform untuk between time-time yang you break tu buka Quran, bukan buka TikTok ke, bukan buka benda-benda yang lawa lah. Okay, sempena 17 Ramadan ni kita ambil Nuzul Quran punya semangat ni sampai akhir Ramadan kita banyak dapat perubahan lah. Kita banyak tambah pages mengaji. Okay. Siapa yang dah melepasi ada orang dia boleh buat satu hari satu juzuk. Ada siapa tak dalam GM ni berjaya melaksanakannya? Ada tak? Ada siapa satu hari dapat satu juzuk? Pernah. Pernah. Maksudnya boleh buat tu Mirul. Mirul boleh buat mulai pada hari ini Hari ini sampai 30 Ramadan. Satu hari satu juzuk. Okay, how about this year punya Ramadan? Ardini, berapa juzuk dapat Ardini? Ya, Madam. Dini buat berapa juzuk? Saya tahun ni dapat half lah. Half tu maksudnya 15 juzuk dah? Wow, Alhamdulillah. Okey Dini, orang kata macam mana ada ke masa Dini tu? Bila waktu Dini mengaji? Tak semua orang dapat sampai half ni. Setuju tak Aisyah Anis? Setuju. Setuju kan? It's not easy bagi kita yang sibuk belajar lah katanya kan. Banyak benda nak buat. Okay, apa dia Dini? Apa time bila Dini betul-betul dapat satu hari sampai boleh dapat satu juzuk tu, waktu bila je Dini ngaji? Kita nak tips tu. Okay, yang lain-lain boleh dengar. Sebab saya lah, kalau selalunya sebelum subuh saya dah start dah. Lepas tu after setiap kali lepas solat, try baca. Sebab rasanya kalau satu juzuk tu tak adalah banyak sangat pun pages kalau kita bagi-bagikan ikut time kan. Satu juzuk ada 20 pages je biasanya. Betul tak Dini? Kan 20 je. So bila kita tahu ada 20 pages, so daripada waktu solat tu, 5 waktu tu boleh plan berapa pages nak cover. So Dini buat macam mana? Sebelum subuh tu pukul berapa Dini start ngaji? Selalunya sebelum subuh dah macam lepas sahur, dah ada time free dah habis tu ibu tu semua. Duduklah sekejap, kalau sempat buatlah 3. Tak sempat buatlah dalam 2 ke 1, at least 1 pun jadilah. Lepas tu try cover selebihnya waktu lepas solat lah. Sebelum dengan selepas solat. Kalau selepas subuh biasa dapat berapa pages? Kalau rasa rajin sikit maybe dapat buat 4 ke 5 ke. Kalau rasa macam tiba-tiba rasa malas tu buat 1-2 pun okey je. Okay, alright. Paling banyak pages waktu bila dalam 5 waktu tu? Lepas Isyak Isyak. Lepas Isyak dapat berapa pages? Isyak dalam 10. Kadang-kadang saya ikut time. Kadang-kadang rasa rajin tiba ni macam tak sedar benda tu dah. Makin lama makin best baca. So Alhamdulillah. Nampak tu ya, makin lama makin rasa best. Bukan mudah dapat rasa best mengaji tu. Kadang-kadang saya pun kadang jealous kat dengar orang bukan Islam dia pegang Quran dia boleh rasa tenang. Dia pegang je. Kita yang banyak kali pegang Quran, tenang tak seperti mana kita nampak orang bukan Islam rasa tenang. Macam itulah. Sama juga ada seorang non-Muslim, dia model majalah Playboy yang sentiasa pakai pakaian tak sopan.
ketika dia jadi model untuk pakaian tutup aurat, dia rasa safe, dia rasa tenang, dia rasa aman. Kenapa kita yang pakai tudung ni tak rasa macam diorang yang bukan Muslim tu? Maknanya apa yang Islam ajar, yang Islam didik, something yang sangat menenangkan. Tapi kita yang tak nak appreciate, kita tak nak feel benda tu. Okay, so bila Dini kata seronok pula mengaji. Kita ni asyik nak memaksa diri je mengaji kan, tak seronok lah. Tapi paksa tu langkah pertama perlu. Okay, macam contoh Dini, nampak tak ayat Dini? Kalau rasa penat, saya baca lah at least 1 page. Maksudnya dia dah pun pasakkan dalam mind dia, after and before mesti paling tidak 1 pages. So mind Dini akan boleh paksa diri Dini tu untuk buat juga. Dan hasilnya adalah dia akan capai sesuatu. So you all, orang yang dapat capai sesuatu, saya pun ingatkan diri saya juga, sebab kita ni penuh dengan nafsu kan, nafsu malas, nafsu nak rehat. Memang perjuangan tu sentiasa ada dalam diri kita. Tapi kita kena ada elemen paksa diri. Paksa diri, tak boleh layan sangat nafsu malas, nafsu ngantuk, nafsu letih, nafsu nak main handphone, TikTok semua tu. Lawan. Aku capai benda ni setiap hari. Paling tidak malas, penat macam mana pun 1 page selepas solat mesti. So more than that tu bacalah kan. Kalau tak penat bacalah. Jadi bila kita letak benda tu, insya-Allah kita akan capai sesuatu. So wajibkan juga, contoh you akan wajib diri you, penat macam mana pun sebelum tidur aku mesti cover berapa pages. Ataupun dalam mind, Dini dah sebut dah, 1 hari 1 juzuk contoh. Jadi kadang-kadang dia dah baca, sebelum tidur tu dia tengok lagi berapa pages, dia nak habis 1 juzuk, dia akan buat. Badan kita akan mampu buat apa yang otak kita cuba bagi tahu. So kena sentiasa bagi tahu dekat mind kita yang kita nak capai benda yang kita nak tu, especially benda baik. Benda-benda baik tu kena cakap selalu dengan mind kita. Supaya mind kita ingatkan, badan kita akan tergerak untuk buat apa yang mind kita fikirkan, insya-Allah. Okay, so bagi saya hebatlah Dini. You dapat capai hampir 1 hari 1 juzuk lah. Kan, so tahniah. Untuk remaja-remaja seusia Dini ni sebenarnya bukan mudah tu. Bukan mudah. Rasa saya persen yang dapat capai 1 hari 1 juzuk usia-usia you all ni, saya rasa 10% je boleh capai kan. So you all jadikanlah Dini ni kayu pengukur juga untuk you all kejar. Maksudnya kalau Dini boleh buat, you all pun boleh buat. Okay, kita ambil semangat sebenarnya nuzul Quran ni, pencetus untuk kita tak nak langsung hari kita tinggal tanpa mengaji. You all kena rasa rugi tau. Hari Ramadan ada hari you tak mengaji langsung. You kena rasa rugi. Kena rasa rugi. Okay, you tak tahu tahun depan you ada tak Ramadan untuk you mengaji. Sebab waktu Ramadan ni pahala berganda-ganda daripada pahala biasa. Pahala buat benda sunat pun pahalanya sebesar pahala buat ibadah wajib. Okay, sunat ni tinggal tak dosa kan. Wajib ni pahala dia besar tapi tinggal dapat dosa. Tapi benda-benda yang bukan wajib you buat, you punya pahala berganda-ganda sama macam buat benda-benda yang wajib. So you all kena rasa, you tahu tak nak rasa tu macam mana? Kena dengar selalu. You tak dengar apa benda baik kena buat Ramadan, ilmu-ilmu tentang Ramadan you tak dengar, you takkan rasa. You takkan rasa benda tu. So you all, you kena ajak rasa tu dengan dengar benda-benda baik. Campur orang baik-baik. Okay, pilih bahan apa you nak tengok dekat handphone you tu. Pilih bahan apa you nak tonton dekat TV tu. Pilih. So Ramadan ni pilihlah yang baik-baik. Tolonglah tolak benda-benda yang lara. Okay, paksalah diri you. Kalau you dah terbiasa sepanjang 9 bulan yang lalu sebelum Ramadan, okay, you dah terbiasa benda-benda yang lara. Kali ni please, okay, azam aku nak elak tengok benda yang lara sebab aku takut pahala puasa aku hanya lapar dan dahaga saja. Bayangkan hari atau tahun inilah tahun terakhir you grab opportunity untuk Ramadan, beribadah pada bulan Ramadan. Okay, so you kena adalah semangat macam tu. Cubalah. Saya faham kita ni manusia yang bukan sahaja ada apa tu orang kata, ada perkara, ada nafsu nak buat baik, tapi ada nafsu juga suka benda yang lara, benda yang ringan-ringan. Maksudnya benda yang tak susah nak fikir.
Kan contoh you tonton je movie Korea, senang kan tengok happy. Kan tapi benda-benda yang mungkin challenge sikit. Ilmu tu you akan rasa berat kan. Tu yang keluar perkataan subjek ni kering lah kan. Subjek ni burden sikit nak faham, berat sikit nak faham. Jadi you kena bijak lah. Kena bijak. Salah satu cara nak ringan dengan rasa seronok buat benda baik dengan ilmu. Dengar ilmu. Okay, ilmu tu lah yang akan melembutkan hati kita, membersihkan kegusaran dalam hati kita. Okay, mulakan dengan Ramadan ni. Sepatutnya satu Ramadan tu kita dah mulakan, tapi masih tak terlambat untuk you mulakan pada hari ini. Okay, dengarlah you all, sebab ketenangan yang sebenar adalah datang daripada hati yang tenang. Dan hati yang tenang salah satunya ialah dengan alunan Al-Quran, dengan ilmu yang kita dengar. Okay, you tak akan tenang sekalipun sebenarnya dekat Facebook tu ramai orang like, dekat TikTok, dekat Instagram ramai orang follow. You punya happy tu temporary je. Tapi hati you sebenarnya tak tenang. Tak ada ketenangan yang sebenar-benar tenang ketika you baca Quran dan ketika you buat kebaikan dan mendengar ilmu. Okay, so saya harap kita ambil lah sempena nuzul Quran ni, do something, transform something to a better, okay, better version of you. Alright. Okay, dengar lagu tadi pun terharu kan. Kalau tak rasa apa-apa tu maksudnya kita punya hati tu belum lagi rasa nak dekat dengan Tuhan, lebih dekat lagi lah. Okay, so kita kena risaulah, kena cari ilmu banyak-banyak. Setiap pagi kan ada je kalau Nur Hafizah, Ustazah Nur Hafizah Musa tu kan pun ada sebelum subuh sampai lepas subuh. Lepas tu diikuti banyaklah dekat YouTube tu, dekat Facebook pun banyak. Pilihlah you all yang baik-baik untuk Ramadan ni, biar hati kita seronok nak berzikir, rasa sayang nak buang masa kan, macam tu. Mirul, boleh ya Mirul, dah pernah satu jusuk satu hari, why not for Ramadan, challenge yourself untuk buat lagi dan lagi. Okay, alright you all, so kita proceed kepada third condition. Okay, third condition of acceptance. Siapa nak cuba exception tersebut? Apa maksud exception? Kalau general kata acceptance must be communicated, exception maksudnya apa pula? Apa dia you all? Pengecualian. Okay, pengecualian. Maksud pengecualian tu apa? Acceptance tu apa? Kalau general kata acceptance must be communicated, kalau dalam exception, kecualikan apa sebenarnya? Tak perlu communicated. Very good. So exception ni dia akan kontra. Acceptance tak communicate pun valid. Nampak tak bila belajar ni, apa benda ni tadi kata valid lepas tak valid pula. Kalau you tak belajar, you tak datang kelas, tak fokus, dapat soalan tentang communication acceptance, you jawab void. Rupanya situation tu adalah di bawah exception. So you kena faham dalam hidup ni tak semua benda pukul rata. Ada benda kita kena treat it differently. Tu orang kata case to case basis. Contoh nak datang kelas, wajar datang kelas saya. Tak datang, saya boleh denda. Tapi kalau you tak datang sebab you masuk hospital, warded, takkanlah saya nak denda juga. Itulah exceptionnya. Okay, so sama contoh yang lain sebab saya suka sinonimkan agama dan undang-undang ni adalah panduan kita, rujukan kita. Samalah dengan orang Islam kan, general rule-nya boleh tak makan khinzir? Tak boleh kan? Haram. Okay, maksudnya general rule untuk semua umat Islam haram makan khinzir. Tapi adakah situasi yang membolehkan orang Islam makan khinzir? Ada. Okay, apakah situasinya? Sesat dalam hutan. Lepas tu tak ada makanan. Darurat namanya. Syafiq, darurat. So bila darurat, apa maksud darurat? Dia mesti reach tahap darurat. Darurat tu bukanlah rasa lapar biasa. Darurat itu kalau you tak makan, you mati. Itu satu. Bila melibatkan nyawa lah, sebab Islam dia pelihara lima perkara tu. 5 perkara. Nyawa, keturunan, akal, semua itulah, harta, ada jaga 5 perkara tu. So bila melibatkan nyawa you, okay, benda yang haram boleh jadi harus.
Okay, so darurat salah satulah nyawa, melibatkan kalau you tak makan, you mati. Yang kedua, biasanya situation exception ini akan ada condition, ada syarat-syarat. Apa syarat kalau you nak diharuskan makan kizi tu, Syafiq? Ada syarat tu, Syafiq? Apa syarat dia? Tak tahu. Itulah you all. Syaratnya ialah tidak sampai kenyang, sekadar alas perut untuk elakkan kita kolaps lah. Okay, katakanlah Syafiq dan juga Mustaqim pergi hutan bawa bekalan untuk 7 hari, makanan untuk 7 hari. Tapi sesat. Sesat hari ke-8 makanan dah habis, hari ke-9 tak ada orang datang, hari ke-10 tak ada orang datang, makanan dah tak ada. Yang lalu lalang depan Syafiq dan Mustaqim adalah kaki pendek tu kan, kinzir je lalu kan. Tak ada lalu kancil pun kan, you pun dah makin lemah. Okay, nak pergi buru cari tempat lain dah tak larat, kena duduk je kat situ. Lalu lalang kinzir tu je lah kan, kinzir pun senang nak kejar kan, dia tak lari laju. So tunggu hari ke-10 makin tak larat, hari ke-11 Syafiq pun pandang Mustaqim, Kim, nampaknya kita terpaksa makan bab 1 ni. Macam tu lah. Kalau tak besok kita boleh gerak ni. So Mustaqim kata betul lah, mati kita besok ni kalau tak makan. So Syafiq pun terpaksalah tangkap bab 1 tu, dia pun sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu si Mustaqim buatlah unggun api kan. Unggun api, lepas tu bakar lapar dia orang ni kan. Lepas tu dia pun start makan. Syafiq makan, sedaplah kinzir ni rupanya. Patutlah dia orang suka makan kinzir ni. Makan lupa sampai kenyang. So hukumnya harus lagi ke atau jadi haram semula? Haram. Jatuh haram balik sebab tak ikut syarat yang ditetapkan oleh agama lah. Alright, so itu maksud exception. Okay, you akan jumpa banyak tau lagi lepas ni, general exception. So you akan lihat dalam exception akan ada condition, ada syarat-syarat dia. Cuma yang acceptance ni dia tak letak syarat-syarat lah. Okay, dia beri situation je, situation tu, and then you kena tahu situation yang mana, then you boleh faham boleh communicate ke tak boleh, tak communicate sah ke ataupun tak sah. Okay, so dalam exception ni kalau general kata wajib communicate dalam exception part situation ini sahaja. Okay, tak communicate, acceptance tu valid. Okay, so macam kinzir tadi, darurat situation dia. So 4 ni lah situation. Makan sekadar alas perut adalah syarat dia. You langgar syarat dan dia akan kembali kepada hukum asal iaitu haram lah. Okay, so you kena tahu semua ni. So kenapa saya terangkan tentang general exception ni punya konsep, sebab ada pelajar dia tak faham apa maksud exception tu. So bila dapat soalan, dia jawab general juga. Salah dia kata void contract ni sebab acceptance tak communicate. Tapi soalan ni tentang postal rule. Postal rule fall under exception. So you tak boleh apply lah general punya principle. You must apply exception punya principle. Macam tu. Nampak tak y'all? You tak datang kelas, you belajar sendiri-sendiri. Memang you tak akan nampak dengan jelas. So it is important for you to join. Okay, join class, discuss. Kalau tak boleh datang, tanya kawan yang datang, and then kawan yang hadir, dan kalau ada kawan yang tak hadir sebab sakit, update dia orang balik. Update apa belajar hari ni supaya Allah tambah lagi kefahaman. Ilmu ni kena kongsi, bukan simpan seorang. Okay, so kita pergi kepada, ada siapa lagi nak terang tak tentang exception ni? Ada siapa nak explain? Nak cuba explain dari all the 4 exception. Anyone? Tak ada. You all ni beranilah mencuba. Okay. Exception yang pertama adalah when offerer does not insist or dispense with the need communication or acceptance lah. Tengok dekat manual tu Bila offerer tak mendesak ataupun offerer sendiri yang dispense, tidak memerlukan communication or acceptance tu. Dia ada beberapa contoh lah, tapi ini offeree kena buktikan lah yang offerer does not insist the need communication or acceptance. Tu satu. Okay, situation ni boleh berlaku lah, tapi offeree kena buktikan. Yang kedua, allow offeree to fulfill conditions. Okay, offerer membenarkan offeree memenuhi syarat-syarat. Okay, siapa
tahu kes ni kita dah belajar dah. Kes apa ya? Dia boleh fall under this second exception. Kes apa sebenarnya kalau kata dah belajar? Kalik smoke ball. Very good. Okay. Kes Khalil Carbolic Smoke Ball Company tu, Mrs. Khalil tak mention pun, I agree to accept your offer, tak mention. The moment Mrs. Khalil fulfill the condition prescribed by the advertiser iaitu the company, itulah acceptance. Fulfill condition itu adalah indicator of acceptance. Tak communicate pun acceptance valid. Okay? Tak communicate pun acceptance valid. Offer berlaku bila advertisement tu ada term and condition to be fulfilled. So anyone who fulfill the terms and condition prescribed by the advertiser is actually make an acceptance. Okay? So you tak boleh lah, company tu lah kata I tak tahu pun you accept. Perbuatan fulfill condition itu adalah acceptance. Okay? So you kena faham betul-betul. Okay, seterusnya yang ketiga, reciprocal promises. Okay, you all boleh tengok illustration dalam manual tu untuk lebih faham. Okay, contoh mudah. Okay, contoh mudah. Okay, siapa yang terkeluar tu tolonglah suruh dia masuk balik. Contoh mudah, Hanif. Hanif ada tak kat sana, Hanif? Hanif, are you there? Hanif, are you there? You call Hanif. What happened to him? Kenapa saya panggil tak menyaut Haris Daniel, are you there? Haris Daniel? Kita tanya Haris kenapa tak respon, saya panggil kelas, wakil. Irhan Hakim. Irhan Hakim. Ya, dah. Irhan, fokus kepada Irhan. Irhan, where are you? Kat rumah. Kenapa lambat respon? Buat apa? Line saya teruk lah madam. Lepas ni sesiapa yang tak respon, lambat respon, dah tutup kamera takkanlah. Teruk lagi Irhan. Siapa yang lambat respon lepas ni wajib buka kamera Kecuali line betul-betul problem lah. Okey Irhan, boleh dengar suara saya ya? Irhan Hakim, boleh dengar suara saya? Sekat-sekat sikit. Irhan tahu tak kita kat mana sekarang? Muhammad Al-Hafiz. Muhammad Al-Hafiz. Muhammad Al-Hafiz. Di manakah Muhammad Al-Hafiz? You all please update Hafiz. Kata madam panggil kenapa tak respon. Ismail Haizal. Ismail? Ismail? Ya madam. Okay, Ismail fokus ke tidak Ismail? InsyaAllah. Okay, Ismail kat mana? Page 14, exception. Section apa? Page 14, exception when the offerer does not insist on acceptance to be communicated or has dispensed with the need of communication of acceptance. Kita dah pergi kepada third exception dah Ismail. Oh, okay. Okay Ismail, buka kamera je Ismail. Kat college kat rumah Ismail? Kat rumah. Buka kamera je. Fokus Ismail. You all ni kan macam anak-anak yang saya nak suruh juga responsible dengan apa yang you buat kan. Susah sangat ke? Nak belajar, nak ambil exam, you all juga. Nak dapat A, you all juga kan. Okay. So Ismail, rumah kat mana Ismail? Kat Penang. Oh jauh, so duduk Penang lah ni. Fokus ke tadi Ismail? Kita dah pergi kepada third condition dah. Tapi kadang rada sikit lah. Kadang-kadang. Kenapa? Dia kadang dia termenung, tak tahu dia lari topik sikit. Okay, so sekarang boleh dengar suara saya Boleh. Ismail? Ismail kalau fokus ni untuk siapa Untuk Ismail ke untuk orang lain? Untuk diri sendiri tak. Ismail nak dapat A tak law? Nak. Ke nak fail? Nak lulus lah dapat dia. Nak lulus je ke nak A? Nak A.
Kalau nak A kena fokus lah. Ismail kelas apa ya? Kelas D. D. Okay, so Ismail dengar contoh saya nak bagi ni. Okay, Ismail ada sebidang tanah. Ni reciprocal promise you all. Ismail ada sebidang tanah yang strategik sangat kedudukan dia. Saya beritahu Ismail, saya nak beli tanah awak di tepi jalan di kampung pulau apa kat sana dia? Balik pulau contohlah. Okay Ismail, saya nak beli tanah awak di tepi jalan yang di balik pulau tu dengan harga RM100,000. Saya cakap dengan Ismail. And then saya cakap, Ismail ni cek RM100,000. Awak ambil. Awak ambil cek ni sebab saya nak beli tanah di balik pulau dengan harga RM100,000. Saya bagi cek dekat Ismail. Ismail pun, okay, ambil ya. Fikirkan. Saya cakap macam tu. So dia ambil. Lepas tu, saya tunggulah dalam tempoh, saya okay, ambil dan fikirkan dalam tempoh 7 hari. So dia ambil cek tu. So hari ketiga je saya tengok akaun saya dah deduct. Dah deduct lah RM100,000 dah pun dikeluarkan oleh Ismail. So hari keempat je saya pun call Ismail. Ismail, let's we sign the agreement lah, sell and purchase agreement. Tiba-tiba Ismail kata, I don't want to proceed madam. I tak nak proceed sign agreement. I tak nak jual tanah tu madam. I tak kata pun I setuju nak jual tanah tu pada madam. Soalan saya pada Ismail, boleh tak saya sue Ismail for breach of contract? Boleh. Boleh. Sebab Ismail tak cakap pun dengan saya Ismail nak setuju dengan tawaran saya itu. Betul? Betul. Okey. Ada sesiapa tak nak berbeza pandangan dengan Ismail? Anyone? Setuju tak dengan jawapan Ismail tu? Sofia setuju. Liana setuju. Ada siapa yang tak setuju tak? Anyone? Mustaqim tak setuju. Why Mustaqim? Saya setuju. Setuju macam ni ke Mustaqim? Tak, bukan maksud saya. Tadi madam tanya ada tak? Saya cakap tak ada. Tak ada. You all, cuba jawab dekat saya. 4 contoh ni exception ke general? Exception ke general? Exception. Exception maksudnya apa? Tak perlu communicate. Tak perlu communicate pun valid. So sekarang Ismail nak guna hujah, saya tak communicate pun madam. Mana ada acceptance? Boleh tak pakai hujah tu? Tak boleh. Cannot. Why your answer is consistently sama dengan Ismail. Nampak tak? Bila you baca, you memang tak memahamkan dan boleh jawab salah. Ismail, kalau Ismail tak setuju tawaran saya, bagi saya cek balik, jangan tunaikan cek tu. Faham? Macam tu best lah hidup kan? Tunai cek, lepas tu kata kontrak tak ada. Kan? Duit dia dah ambil dah. Alright? So contoh yang saya bagi dengan Ismail tu adalah reciprocal promises. Reciprocal promises tu, perbuatan dia tunaikan cek itu adalah tanda acceptance berlaku. Dia agree. So kalau dia tak agree, dia kena pulangkan cek tu. Okay, walaupun Ismail tak cakap, madam saya agree nak jual tanah tu. Dia tak cakap, tapi perbuatan dia tunaikan cek tu adalah tanda acceptance. Faham? So tak ada isu, tak communicate, void. Tak communicate pun valid. Itulah dia fall under exception. To be fair to the offerer lah. Orang yang dah bagi cek tu. Faham? Faham Mustaqim? Tak ada siapa medal yang berbeza kan. So sekarang dah faham dah kenapa valid? Faham Okay, alright. Okay, soalan saya seterusnya. Okay, kita bagi Ismail jugalah. Okay Ismail, sekarang ni saya offer dekat Ismail untuk jual tanah saya kepada Ismail. Okay, so Ismail ni dia guna post untuk accept. Dia post surat tanda dia accept. Saya kata dengan Ismail, okay hari ni 1 hari bulan 4. Saya offer dekat Ismail 1 bulan 4. Saya bagi tahu Ismail kalau awak agree, awak jawab dalam tempoh 7 hari. So 7 hari bulan 4 Ismail mesti jawab yes lah kalau dia agree. Okay, so bila saya offer tanah tu dekat Ismail hari esok 2 hari bulan 4, dia pun post surat acceptance.
Dia post surat acceptance, madam saya setuju nak beli tanah madam. Okay. Tetapi surat Ismail tak sampai dekat saya sampailah 8 hari bulan, 9 hari bulan, 10 hari bulan, lebih daripada 7 hari. Saya pun jual tanah tu kepada orang lain, iaitu saya jual tanah tu kepada Muhammad Nabil. Nabil ada tak kat sana Nabil? Nabil, are you there? Nabil lambat masuk tadi. Nabil, are you there? Awak WhatsApp Nabil, kenapa tak respon? Saya nak penjelasan. Kalau tak ada penjelasan, akan ada denda untuk Nabil ni. Okay, Nabil kelas mana? Yes, madam. Nabil pergi mana Nabil? Nabil, where are you? Saya pergi tandas tadi sekejap. Saya cakap apa kau pergi toilet? Saya bagi tahu apa kau pergi toilet? Kelas, saya bagi tahu apa kau pergi toilet buat apa? Minta kebenaran. Tulis kat chat box ataupun dekat voice on microphone and tell me. Okay. Nabil, buka kamera Nabil. Nabil. Where are you Nabil? Are you all nak saya lihat awak punya performance yang aktif ke yang tak aktif ni? Nabil, where are you? Ya, madam. Buka kamera Nabil. You ni nak kena bagi tahu je. Okay. Saya tunggu hari ke-10, hari ke-11 surat Ismail tak sampai-sampai. Saya pun jual dekat Nabil. Macam mana Nabil buka kamera? Saya jual tanah tu dekat Nabil. Agak-agak awak Ismail marah tak? Marah sebab dia nak beli tanah tu. Nabil? Cepat Nabil. Kat kolej ke kat rumah Nabil? Baru nak siap sedia kan? Okay. So bila Ismail dapat tahu saya dah jual tanah tu kepada Nabil, Nabil pula bayar lebih pula tu, dia suka lokasi tanah tu. So Ismail pun tak puas hati, dia sue saya. Okay. Surat Ismail ni sampai dekat saya hari ke-20. Saya bagi 7 hari kan. Saya bagi 7 hari, tak sampai-sampai. Hari ke-20, 20 hari bulan 4 baru sampai, contohlah. Saya jual dekat Nabil 10 hari bulan 4. Nabil tak nampak muka Nabil? Mana Nabil ni? Saya nampak background. Nabil kat kolej ke kat rumah? Kat rumah. Kat rumah. Dekat bilik je? Dekat atas meja makan. Meja makan. Kat dapur lah. Kat dapur ada meja kan? Okay. So, saya nak tanya Nabil ni. Dengar Nabil? Contoh saya Ismail dengan Nabil. Saya offer Nabil untuk beli tanah saya. Nabil respon hari kedua setuju untuk beli tanah tu, tapi lebih daripada 7 hari. So hari ke-10 saya jual dengan Nabil. So Ismail dapat tahu yang saya dah jual dengan Nabil, boleh tak Ismail sue saya Nabil? Sebab breach of contract. Sue? Yes. Sue tu apa? Bukan suraya. Sue tu adalah saman. Boleh tak Ismail saman saya sebab saya jual dengan awak? Boleh madam. Boleh sebab? Sebab lebih daripada 7 hari madam. Sebab lebih 7 hari? Saya kata dalam 7 hari dia kena jawab, tapi dia punya surat sampai lepas hari ke-7. Boleh ke? Ismail maksudnya kalau tak lebih 7 hari tak boleh. Okay, ada dua isu kat sini you all. Ismail post surat pada hari kedua, tapi surat Ismail sampai lepas 7 hari. So sebelum sampai tu, lepas 7 hari tu saya dah jual dengan Nabil. Okay Ismail, sebenarnya Ismail boleh sue saya ke tak Ismail? Bila saya jual dengan Nabil? Boleh. Boleh sebab apa? Tapi surat
You tak sampai dekat saya hari ke-7. Sebab acceptance berlaku bila surat dah dihantar. Once surat dah dihantar. Even cepat atau lambat. Mana Ismail? Awak yakin jawapan awak, Ismail? Tak, saya cuma bagi pendengar saya lah. Mana boleh tak yakin? Cuba bagi hujah awak. Cuba dalam nota. Ada tak hujah awak tu disokong? Sekejap Okay, Nabil tahu tak pages mana yang mereka refer dalam manual? Nabil ada buku bersama tak? Buku saya tak sampai lagi, madam. Dah order ke belum, Nabil? Dah. Kat mana sekarang buku tu? Dia dah sampai dekat dia punya department lah. Kat mana tu departmentnya? Dekat KL. Nak buat cerita lagi? Kat mana? You all ni kan. Cari dulu Ismail sementara saya menginterview si Nabil ni. Nabil, maksud nama awak apa, Nabil? Bijak. Bijak. Bijak belajar tu senjata kena ada. Buku kena ada. Kalau awak order barang kegemaran dekat Shopee, asyik-asyik tengok kat mana dia sekarang ni, Siap mesej dekat company tu kenapa tak sampai lagi kan. Ni buku nak belajar minggu ke-3 masih lagi tak tahu kat mana buku tu. Macam mana Nabil nak dapat A? Nak dapat A ke dapat C ke dapat D ni Nabil law ni? Nabil? InsyaAllah A. InsyaAllah. Sebab nama pun bijak. Tapi saya nak tahu awak petang ni update dekat saya tracking barang tu kat mana sekarang, screenshot bagi pada saya dan bila buku tu sampai ambil gambar tunjuk dekat saya. Buku dah sampai. Okay, itu tanggungjawab awak saya bagi dalam sepanjang minggu ni. Boleh Nabil? Awak duduk mana? Selangor. Selangor. Tak jauh lah. Okay. 2 benda Nabil. Hari ni bagi saya tracking kat mana barang tu. Yang kedua dapat buku nanti ambil gambar. Okay, yang bijak. Okay Ismail, cepat Ismail. Dah dapat jawapan belum? Saya cuba. Baca je poster rule tu saya nak dengar. Okay, Nabil boleh dengar. Kalau tak ada buku, dengar je apa yang si Ismail ni baca. Nabil kelas A ke Nabil? Ke C ke A? Nabil kelas A. Kelas A. Okay, dengar abang awak baca. Ismail, baca Ismail. Yang page 16. Yang case enactors and bell tu. Yang ayat last sekali. Kalau awak baca case tu okey, saya faham. Baca je daripada awal tu supaya awak nampak flow. Flow apa yang kita tengah bincang ni. Acceptance by post is valid even though it reaches the offerer after the deadline given in the offer, provided the offerer has agreed that acceptance is to be made by post. For instance, in Ignatius and Bell, the defendant offered to sell his land to the plaintiff on condition that if the plaintiff would like to accept the offer, the acceptance must be made on or before the 20 August 1912. The plaintiff sent an acceptance by registered post on the 16 August, but the letter only reached the defendant on 25 August. The dispute is whether there is a contract created as there was a delay. The court held that the acceptance was exercised by the plaintiff when the letter was posted on 16 August, even though it arrived much later. A contract is created once the letter of acceptance is posted and hence the defendant was bound by the contract. Okay. So, daripada apa yang Ismail baca tu, you all faham tak? Finally, contract antara saya dengan Ismail sebenarnya valid ke tidak? Siapa boleh jawab? Valid kan? Okay. Kenapa you all rasa walaupun saya tak tahu tapi saya dah terikat dengan kontrak? Sebab dah post surat tu.
ikut tarikh yang madam bagi. Walaupun surat tu sampai lambat. So first you kena tahu dia fall under exception. Exception maksudnya apa? Tak communicate pun valid. Faham? Kan? So you dah kena faham lah, oh ini poster rule. Memanglah acceptance dah berlaku masa surat dipost, bukan masa surat sampai. Okay? Bila surat dipost, offerer saya ni tak tahu pun yang dia dah post surat, saya dah terikat dengan kontrak yang mana kalau saya jual dengan Nabil, saya memang didapati breach of contract. Sebab berlakunya acceptance at the moment a letter is posted. Okay? Walaupun saya tak tahu. Sebab apa? Sebab salah Ismail ke surat tak sampai? Bukan salah dia kan? Ismail yang dia tahu dia accept. So undang-undang ni dia kena ambil satu jalan tengah macam mana nak bela. Nak kata Ismail tak buat acceptance, dia dah post surat. So Ismail cuma buktikan hari bila dia post surat. So dalam poster rule, kontrak berlaku bukan masa surat sampai tapi kontrak atau acceptance berlaku masa Ismail post surat dan Ismail boleh buktikan benda tu. Okay? So contract created at the moment the letter is posted, bukan receive bukan letter received by the offeree. So disadvantage kepada offerer macam saya tak boleh buat apa-apa sekalipun saya innocently jual dekat Nabil sebab saya tak dapat surat tu. Tapi ini adalah poster rule yang masih terpakai, yang mana you tak belajar, tak faham maksud poster rule ni, you boleh terikat dengan kontrak tanpa you tahu. So solutionnya salah satu ialah just prescribe. Kalau you tak prescribe mode of acceptance, pastikan tidak menggunakan acceptance through post. Okay, ini kes ni dulu banyaklah berlaku sebelum communication kita semakin canggih kan. So dengan canggihnya communication sekarang, kes-kes menggunakan acceptance pakai post memang jarang orang gunalah. Tapi kalau you memang tak prescribe, tiba-tiba offer ini suka-suka pula nak guna post sebagai tanda acceptance. You terikatlah dengan kontrak. Kan? Jadi you specify exclude acceptance menggunakan post kalau you tak nak prescribe mode of acceptance sekalipun. Okay, sebab you akan terikat dengan kontrak sekalipun you tak tahu yang offeree dah post surat acceptance. Okay, disadvantage kepada offerer lah. Dia terikat dengan kontrak walaupun dengan jujurnya bukan disengaja nak breach sebab dia tak sampai surat tu. Okay, so kita dah tamat. Ya, ada soalan. Kita dah tamat dah sebenarnya untuk acceptance. You ada kelas yang lepas ni? Amira nak cakap ada kelas. Okay, dah terlejak pula kan nak mengusik si Nabil tu dengan si Ismail, dia jadi terlajak pula. So sorry atas masa yang terlebih tu, moga tak kena marah lah. Kalau lecturer marah bagi tahu saya, saya bagi tahu lah. Saya yang lambat lepaskan you all. So belajar sesuatu tak hari ni? Belajar. Okay, dapat banyak untuk hari ni? Okay, kelas 1 jam kita nanti adalah pada hari Rabu esok 4.5 kita akan masuk topik consideration dan you all kena siapkan jawapan soalan tutorial yang saya pernah bagi sebelum tu. Kalau sempat saya nak tengok. Okay, so read topik consideration. So jumpa lagi lepas ni. Saya risau masa semakin banyak saya ambil. Selamat berpuasa, selamat buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Waalaikumsalam.